Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua ahli panel kita. Sebelum kita memulakan forum kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya iaitu Aina Nabiha binti Hasri, pemegang nombor matrik 321-2004-941. Saya sebagai seorang moderator akan mengetahui forum kita pada hari ini. Forum kita bertajukkan Cabaran Guru Pendidikan Awal Kanak-Kanak dalam Alaf ke-21. Sebelum kita memulakan forum kita, izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita yang segak dan molek pada hari ini. Beliau merupakan seorang yang sangat comel dan berbaju kurung warna biru, iaitu Intan Syazwana binti Syamsul. Apa khabar saudari? Khabar baik, khabar baik. Adakah saudari dalam keadaan yang sihat? Alhamdulillah, dalam keadaan sihat. Okey, seterusnya izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita yang kedua. Sungguh menawan orangnya, iaitu Nur Aina Fisa binti Muhammad Andri. Apa khabar saudari? Khabar baik Aina. Adakah saudari dalam keadaan yang sihat? Alhamdulillah, saya dalam keadaan yang sihat belaka. Okay, seterusnya izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita yang ketiga. Sungguh pemalu orangnya, iaitu Nur Syafiqah binti Saharudin. Apa khabar saudari? Khabar baik Aina. Adakah saudari dalam keadaan yang sihat? Anda sihat-sihat saja. Okey. Izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita yang terakhir, iaitu Wisu Sena, anak lelaki M. Nadaraja. Apa khabar saudara? Saya Aina. Adakah saudara dalam keadaan yang sihat? Okay. Untuk meneruskan forum kita pada hari ini, izinkan saya menanyakan soalan kepada ahli panel kita yang keempat tentang berkaitan dengan cabaran guru pendidikan awal kanak-kanak dalam Alaf ke-21. Izinkan saya bertanyakan soalan kepada Wisu Sena. Soalan saya, adakah perkembangan pada zaman sekarang sama dengan zaman dahulu? Apa pendapat Wisu dalam menghadapi kanak-kanak pada zaman kini? Saya ada jawapan yang nak tanya. Mendidik harus dengan ini terdapat banyak cara dan teknikal dalam pendidikan yang baru dalam pembinaan pembangunan banyak cara dan teknikal dalam mendidik anak yang baru dalam perkembangan dalam bidang pendidikan. Penting dalam memberikan kata-kata positif agar kanak-kanak lebih keenakan dalam mengantarkan diri dalam pemikiran luas, dalam pemikiran sesuatu perkara. Hal ini juga dapat merujuk kita sebagai masyarakat tentang pentingnya pendidik dalam diri seorang anak ini. Kalau ingin merujuk berdasar zaman ke zaman kita, pada ingin melihat perbezaan antara zaman dahulu dengan zaman ini sangat berbeza. Kita merujuk daripada perkembangan teknologi di Malaysia. Saya dalam tingkah laku kanak-kanak zaman ini tiada belum mudah kerana zaman ini bukan zaman teknologi di mana semua hanya terletak di hujung diri sahaja. Tapi di Malaysia juga tidak semua masyarakat hidup dalam kalangan yang mampu segelintir ibu kuliah hidup
serta dirasa dengan suaranya yang membuat mereka tidak mampu untuk memberikan diri kepada kanak-kanaknya. Okey, terima kasih kepada jawapan yang telah diberikan oleh Wisu. Seterusnya, izinkan saya bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama. Perlukah seorang guru mendidik kanak-kanak dalam menguasai kemahiran berkomunikasi? Apakah faktor yang dapat mendorong kanak-kanak ini mahir dalam komunikasi pada zaman kini? Silakan Intan. Okey. Untuk soalan Aida, bagi saya, kenapa perlukah seorang guru-guru mendidik kanak-kanak dalam menguasai kemahiran berkomunikasi ni, bagi saya sebenarnya perlu, sangat-sangat perlu, kerana kanak-kanak hidupnya penuh dengan bersosial. Mereka perlu bersosial lah, seperti kita tahu. Kanak-kanak untuk pergi ke sekolah, untuk pergi ke taska, malah pendidikan, mereka perlu berkawan. Bila kita nak buat kawan, kita perlu bersosial. Jadi di situ nampak betul pentingnya kemahiran sosial dalam diri kanak. Selain itu, kanak-kanak yang bersosial ni kan, dia tidak menerapkan diri, kita tidak menerapkan kemahiran sosial dalam diri mereka, mesti kanak-kanak ini akan kurang stabil. Kenapa saya fikir emosi? Kerana di sini kita nampak bila kanak-kanak tidak ada kemahiran bersosial dan ni, kanak-kanak akan sukar untuk berkawan. Bila mereka sukar untuk berkawan, mereka di sekolah mereka akan sukar untuk buat kawan. Bila dia berkawan, bila dia tak berkawan dan tak kawan-kawan dia kata gelap tawa, di sana main, dia hanya duduk seorang diri dan tidak berkawan kerana dia disebut rasa takut kan. Dia tidak bersosial kan untuk dia bercakap mengeluarkan satu patah untuk bercakap dengan kawan-kawan. Itu bagi dia salah satu benda yang besar untuk dia lakukan dan dia rasa dia tidak mampu bercakap. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah faktor yang dapat mendorong kanak-kanak mahir dalam komunikasi? Pada saya, faktor yang dapat membantu kanak-kanak untuk mengasah kemahiran komunikasi itu apa, ataupun guru sudah kerap melakukan aktiviti yang memerlukan kanak-kanak itu bersosial. Sebagai contoh, guru boleh lakukan aktiviti yang kumpulan lah. Bila kita duduk secara berkumpulan, kanak-kanak duduk secara berkumpulan, kanak-kanak secara automatik mereka akan bercakap ataupun mereka akan berkomunikasi antara satu sama lain untuk menyampaikan apa yang tersurat di hati. Contohnya, guru melakukan aktiviti yang berkumpulan untuk mereka melahirkan kreativiti dan juga idea masing-masing. Mereka harus berkomunikasi. So dari situ, kemahiran berkomunikasi mereka dilatih. So macam itu. Selain itu juga melakukan aktiviti lawatan Zoom ataupun Zoom. Ini ibu bapa kan guru-guru boleh lakukan. Kalau untuk ibu bapa, ambil satu hari yang dapat satu hari untuk kita plan. Hari ni parent tersebut akan bawa anak mereka keluar berjalan-jalan dan dedahkan mereka dengan sosial luar. Dan kat situ, bila kita melawat tempat Zoom, museum ataupun mana-mana je lah kan. So kanak-kanak mereka akan terdedah dengan aktiviti sosial dan secara tidak langsung mereka akan berkomunikasi. So ibu bapa juga boleh membantu lah dekat situ. So macam tu, itu jawapan saya untuk soalan ini. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama iaitu Intan. Seterusnya, izinkan saya bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang ketiga iaitu apakah peranan seorang guru dalam mendidik kanak-kanak untuk meneruskan generasi baru dengan lebih meningkat? Apa persiapan bagi seorang guru tersebut? Silakan. Okey, pada pendapat peranan guru dalam mendidik kanak-kanak untuk meneruskan generasi baru dengan lebih meningkat ialah guru ni dia perlu peka terhadap persekitaran kanak-kanak.
guru perlulah memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, contoh macam berfikir yang tinggi dan mampu berinovasi supaya meningkatkan kemajuan dalam pendidikan kanak-kanak yang bersesuaian dengan abad ke-21. Seterusnya, peranan guru yang kedua pula ialah guru ni dia perlu menjadi suri teladan kepada kanak-kanak. Guru perlulah menunjukkan sikap yang baik dan mempunyai sikap kemajuan dalam diri supaya dapat diikuti oleh kanak-kanak. Sebagai contoh, guru boleh memberikan pendidikan kepada kanak-kanak dengan kaedah yang lebih maju. Ni belajar menggunakan buku, tapi guru boleh menunjukkan kepada kanak-kanak menggunakan teknologi ICT. Guru juga perlu bersedia membuka minda untuk menjadikan kemahiran ICT sebagai amalan terbaik dalam mendidik kanak-kanak dalam sistem pendidikan pada masa kini. Akhir sekali, peranan guru ialah perlunya ada ilmu yang mantap dalam diri. Kerana apa? Kerana sebagai guru perlu memberikan ilmu yang cukup kepada kanak-kanak supaya apabila kanak-kanak itu dewasa, mereka dapat melahirkan dan mentransformasikan pendidikan negara umpama belian yang mampu memantulkan kilauan pemata negara. Itu saja. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga. Seterusnya, izinkan saya bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Nur Aina Fisa. Adakah sistem pengajaran pada zaman dahulu sama dengan zaman kini? Apakah strategi bagi seorang guru dalam meneruskan sistem pengajaran yang lebih berkesan untuk kanak-kanak? Terima kasih atas soalan itu, Aina. Okey. Sama-sama. Bagi pendapat saya, sudah pastinya sistem pembelajaran pada zaman dahulu dan zaman kini berbeza. Seperti sistem pengajaran zaman dahulu, kita perlu belajar banyak menggunakan buku, kertas kerja, pensel untuk banyak menulis. Untuk zaman sekarang, maybe lebih canggih daripada zaman dahulu sistem pengajarannya. Contohnya macam kanak-kanak boleh belajar menggunakan telefon, komputer, dalam YouTube pun mereka boleh belajar. Untuk orang guru, mungkin sistem pengajaran ini lebih berkesan pada waktu sekarang. Akan tetapi pada zaman kini lebih banyak kepada aktiviti pada permainan yang dimana bertujuan untuk menarik minat dan perhatian kanak-kanak pada pengajaran yang dilakukan. Itu sahaja bagi pendapat saya tentang soalan Aina. Okay, terima kasih Nur Aina Fisa. Okey, saya akan menanyakan soalan kepada Intan Syazwana. Lagi satu soalan. Sejauh manakah revolusi teknologi kini dapat membantu kanak-kanak zaman ini untuk mempelajari sesuatu pembelajaran yang baik dan lebih berkesan? Okey, untuk soalan Aina yang ini, saya revolusi teknologi ini dapat pergi jauh, sangat-sangat dapat pergi jauh kerana dengan kewujudan teknologi sekarang terdapat banyak cara pembelajaran yang efisien yang lebih membantu. Untuk saya akan refer kepada apa yang panel kita bernama Ais kata. Dulu belajar untuk kita menimba ilmu menggunakan buku, menggunakan pensel. So bagi saya untuk menggunakan bahan-bahan tersebut, nota yang kita tulis ataupun sesuatu yang kita belajar dan disimpan di dalam tersebut tidak dapat menahan lama. Kerana apabila buku yang kita dah dan simpan lama hanya bertahan selama beberapa tahun saja, kerana buku tersebut akan reput di mata anak-anak. Jadi apabila dah reput, buku tersebut tidak dapat digunakan lagi dan termasuklah kandungan isi kandungan di dalam buku. Jadi dengan revolusi teknologi zaman sekarang, segala pembelajaran, ilmu semua dihujani. So tambahan juga kanak-kanak zaman sekarang mempunyai gadget tersendiri pada usia yang sangat muda. Itu sangat membantu. Tapi masyarakat kita selalunya memandang negatif kepada kanak-kanak ataupun pelajar-pelajar yang selalu menggunakan gadget. Kerana bagi mereka, gadget ini ialah yang buruk jika dipakai selalu. Tetapi kita juga sebenarnya boleh memandang positif side. Kerana jika kita sebagai ibu bapa
kita boleh mengkaitkan penggunaan gadget kepada kanak-kanak. Contoh, kita juga boleh kita menghaidkan kanak-kanak itu hanya menggunakan gadget selama 2 jam. Sejam untuk 2 jam saja, 2 jam maksudnya 2 jam untuk pelajaran. So selebihnya selebihnya parent boleh 1 jam untuk mereka main game ataupun tengok movie like that. So benda tu so sebenarnya teknologi ni sangat bantu dalam sistem pengajaran yang lebih besar. Selain itu, untuk kita para guru untuk kita membentangkan suatu kerja ataupun untuk menjalankan satu pembelajaran bersama kanak-kanak lebih seronok. Kita boleh pasang lagu sambil menunjuk nota seperti slow point, boleh pasang lagu. Kita juga boleh menggunakan projektor untuk bentang satu video. So tiada lagi masalah mana kanak-kanak tidak dapat tengok video itu kerana kita dapat projektor. Benda tu dah besar dan terpampang dekat screen tu, kanak-kanak boleh nampak dengan jelas. So di sini saya satu saja saya nak kata, revolusi teknologi ni dapat menjauh ke masyarakat memandang teknologi ni dengan lebih positif. Okay, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama di atas jawapan yang telah diberikan. Okay, seterusnya saya akan bertanyakan soalan yang kedua kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Nur Ain Nafisah. Apakah cabaran bagi kanak-kanak dalam menghadapi pendidikan di era abad ke-21 ini? Adakah pendidikan zaman kini dapat menantang kanak-kanak kini untuk lebih berfikiran luas dalam melakukan sesuatu perkara? Silakan. Okey, untuk cabaran cabaran itu sebenarnya ada di mana-mana sahaja. Banyak cabaran yang kita akan hadapi dan kanak-kanak akan hadapi. Ianya tidak mengira tahun ataupun zaman, sudah pastinya akan ada yang membezakan adalah kemajuan sistem pengajaran sahaja. Cuma kita sebagai pendidik ini sahaja yang harus meluahkan segala daya dalam cara pengajaran kreativiti. Okey, bagi pandangan saya lah mengenai pendidikan zaman kini untuk kanak-kanak lebih berfikiran luas adalah sangat berkesan kerana sistem pengajaran pada alaf ke-21 kini lebih banyak melakukan aktiviti yang merasakan seluruh motor kasar dan motor halus kanak-kanak. Dengan pelaksanaan aktiviti tersebut, kanak-kanak dapat bermain sambil belajar. Bermain itu yang menjadikan kanak-kanak pada era kini lebih mudah untuk tangkap dan hafal sesuatu yang dipelajari. Dan akhir sekali seronok dan mudah untuk diserap oleh kanak-kanak. Itu sahaja. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua. Izinkan saya bertanyakan soalan kepada ahli panel kita yang pertama. Bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap abad ke-21? Adakah ibu bapa zaman kini membantu dalam mengembangkan perkembangan kanak-kanak dengan lebih baik? Silakan, Bisu, Sena. Terima kasih. Pendapat saya sangat sistem abad ke-21 ini dengan senangkan hati. Hal ini kerana dalam abad 21 teknologi sangat menitik berat dalam bantuan teknik pembelajaran kita. Selain itu, sumber pencarian ilmu juga mudah dengan kehadiran teknologi ini. Semuanya hanya tambah pula masyarakat sekarang sudah memiliki gadget tersendiri ke usia yang seterusnya. Apakah ibu bapa bantu dalam mengembangkan perkembangan kanak-kanak? Bagi saya,
ialah kerana ibu bapa ialah kunci segala terhadap pembesaran anak mereka. Sudah menjadi tanggungjawab mereka untuk memastikan anak mereka. Itu saja daripada saya, Aina. Maaf tak buka. Maaf ya. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang pertama. Izinkan saya meneruskan lagi soalan kita yang terakhir. Terdapat pelbagai aspek yang perlu dititik beratkan dalam menjaga tingkah laku kanak-kanak pada zaman kini. Apakah tips sebagai seorang ibu bapa dalam mendidik anak-anak untuk menjadi seorang insan yang berwibawa? Saya akan serahkan soalan ini kepada ahli panel kita yang ketiga. Silakan. Moderator. Okay. Pada pandangan saya, tips sebagai seorang ibu bapa dalam mendidik anak-anak untuk menjadi seorang insan yang berwibawa ialah yang pertama, ibu bapa ni perlu menjadi contoh teladan yang baik untuk kanak-kanak. Sebab sebelum kanak-kanak bersekolah, ahli keluarga adalah individu yang paling dekat dengan kanak-kanak. Iaitu ibu bapa dan keluarga yang bertanggungjawab untuk mengasuh dan mendidik mereka. Oleh hal yang demikian, ibu bapa ni dia sangat berperanan untuk melatih anak-anak mereka menjadi model insan yang cemerlang. Seterusnya, ibu bapa ni dia berperanan untuk menjadi contoh teladan dan sikap baik dalam membentuk anak-anak menjadi seorang insan yang berjaya. Ibu bapa harus mempunyai sikap yang baik. Hal ini supaya anak-anak diorang ni, anak-anak mereka akan ikut sikap ibu bapa mereka yang ibu bapa mereka amalkan. Bak kata pepatah, bagaimana acuan begitulah kuihnya. Janganlah ibu bapa menjadi seperti peribahasa ketang mengajar anak yang berjalan lurus dengan meminta anak-anak menunjukkan contoh yang baik, sedangkan ibu bapa tu dia tak tunjukkan contoh yang baik pun ke anak-anak mereka. Lepas tu, ibu bapa ni berperanan untuk mengajar dan memberi pendidikan agama kepada kanak-kanak. Sebagai contoh, dalam agama Islam amat dititik beratkan sikap nilai murni seperti kepada seluruh masyarakat, tidak mengira bangsa, agama ataupun kaum. Malah dalam Islam juga mengajar untuk bersabar dan melontarkan tutur kata yang sopan. Dengan sikap yang diajar dalam agama Islam dapat membentuk ciri sikap nilai murni yang baik dalam mendidik sifat dan sikap yang baik terhadap kanak-kanak. Akhir sekali, ibu bapa bertanggungjawab untuk memantau setiap aktiviti dan pergerakan anak-anak mereka. Memantau aktiviti dan pergerakan kanak-kanak bukan bermaksud kita mengungkung segala perkara yang kanak-kanak lakukan. Tapi kita ni sebagai ibu bapa memerhatikan dan memantau kanak-kanak dari segi jika mempunyai apa-apa kesalahan atau kesilapan. Kita sebagai ibu bapa perlu menegur dengan baik dan menyerangkan kesalahan yang dilakukan dengan cara memberitahu secara baik, sopan dan supaya kanak-kanak tu mudah faham dan terima dengan teguran dan kesalahan mereka. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada kesemua ahli panel kita kerana menjayakan forum kita pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa pantun. Tuan Putri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis bilis. Senyum-senyum jangan tak senyum. Sudah kita di penghujung majlis. Okay. Saya mewakili forum kita pada hari ini mengucapkan rasa syukurlah kerana kita berjaya sama-sama mengakhiri majlis kita. Untuk kesempatan yang terakhir, izinkan saya memohon maaf, beribu-ribu maaf kepada kesemua ahli panel kita kalau ada silap waktu sepanjang majlis. Okey. Pergi ke dusun memetik kepala kelapa. Kelapa muda di kelapa barley. Jari disusun maaf dipinta. Panjang usia bertemu kembali. Sekian, terima kasih.